Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kelas kelakar, dan seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini, tajuk ni itu edisi yang ketujuh adalah hembus-hembus untuk closing. Okey. Konsep ini sebenarnya saya ambil daripada pengalaman yang saya telah lalui. Saya dah lama, dah tua. Daripada saya lepas SPM lagi. Contoh, saya gunakan konsep ini juga untuk apabila saya telah graduate, untuk dapat 3 tawaran bekerja daripada syarikat antarabangsa ketika kegawatan yang teruk pada tahun 1988. Di mana itu, di masa itu tak banyak kerja kosong. Setiap ada kerja kosong, ada berpuluh ribu orang apply. Itu pun menggunakan konsep hembus-hembus closing. Begitu juga semasa saya di dalam syarikat yang saya pernah bekerja, itu Nestle. Bagaimana saya mendapat satu jawatan yang diimpi-impikan oleh orang. Jawatan sales and marketing, ada kereta, ada parking bawah kat basement. Itu pun gunakan taktik hembus-hembus closing. Kemudian apabila saya keluar dan mula menjadi majikan sendiri, saya tak kata kerja sendiri, menjadi majikan, saya juga gunakan taktik-taktik itu. Macam mana saya boleh mendapatkan kontrak-kontrak besar dengan Penas Eda, dengan Mas Golden Boutiques, dengan MAS, dengan Telekom, dengan Maybank, dengan Malaysian Airports dan banyak lagi. Dan semasa dalam My Pusaka pun saya mengamalkan konsep-konsep ini, yang mana banyak kes-kes walaupun pada ketika itu kami baru dapat membuat closing pada bulan pertama. Pada 8 hari pertama My Pusaka beroperasi, dapat rekrut 80 orang sekali jalan. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan nak mengetahui rahsianya, stay tune. Kita akan berkongsi satu per satu. Sebelum kita cerita tentang hembus-hembus closing, kita kena tahu sebenarnya closing ni ada banyak peringkat lah, tapi saya nak cerita tentang 2 peringkat saja. Ada 2 jenis closing. Closing pertama adalah engagement closing. Ini bukan sale, dia hanya engagement. Nak orang tu bertindak untuk engage dengan kita. Itu dinamakan engagement closing. Dan keduanya sales closing. Itu barulah mereka bersetuju untuk membayar dan untuk mendapat sesuatu pada kita. Itu namanya sales closing. Jadi kita akan cerita tentang kedua-duanya. Sebab itu penting dalam industri pewarisan. Kita tak boleh terus sales closing, kita kena buat engagement closing dulu. Okey, jadi kita fahamkan dulu apa tu. Pertama, engagement closing adalah apabila kita bercerita kepada masyarakat, kepada publik, akhirnya mereka bersetuju untuk mengambil satu tindakan pertama. Apa dinamakan langkah pertama, masuk kaki dulu. Contohnya, kita buat posting macam baru-baru ni, kita buat posting tentang kelas percuma. Mereka berminat, mereka mendaftar, beri nama, beri handphone. Itu dinamakan engagement closing. Kalau contohnya mereka klik saja, itu bukan closing. Mereka view video saja, tidak ada closing. Kita hanya kira sebagai engagement closing apabila mereka memberi sesuatu maklumat. Sama ada dia beri maklumat suatu faraid dia, nama dan handphone, itu closing. Dia memberi nama dan handphone, closing. Dia kata, ya saya berminat, lepas tu dia bagi nama dan handphone number atau email, itu closing. Dia tidak dikira closing kalau mereka hanya klik, tengok, lepas tu tak siapa. Ataupun dia kata, okey saya berminat, interested saja. Sebab kita tidak nampak komitmen mereka untuk sesuatu. Itu sebabnya dalam untuk dapatkan engagement closing, kita offer something. Contoh dapatkan digital note, dapat view, pergi ke kelas percuma, supaya akhirnya mereka commit sesuatu. Dan paling penting yang kita perlukan mereka commit adalah nama dan handphone. Sebab lepas tu kita boleh convert mereka daripada engagement closing kepada sales closing. Okey, itu engagement closing. Dan sales closing, itu pun kita kena faham. Sales closing ini hanya dikira closing apabila orang itu menandatangani sesuatu kontrak, baik secara tertulis ataupun implied kontrak, dan membayar. Kadang-kadang kalau tidak ada implied kontrak pun, dengan membayar itu dah seolah mereka bersetuju untuk engage kita ataupun close. Jadi ini penting. Kalau contohnya kita datang jumpa, okeylah saya berminat ni, nanti saya balik dulu, nanti saya maklumkan, itu kan closing. Jadi sangat penting kalau kita nampak orang tu berminat, close bermakna, tuan, IC tuan, tolong sign borang ini,
dan bayar RM50 deposit, buka file. Itu kira close. Jadi inilah kadang-kadang kesilapan kita. Banyak saya lihat para perunding berjumpa sembang-sembang 2-3 jam, lepas tu tidak ada closing. Mereka berminat, mereka terbuka hati, tetapi kita tidak ngap close. Jadi sangat penting. Nanti kita belajar step-step yang kita perlu buat untuk memastikan ia menjadi closing. Jadi ingat ada 2 jenis closing, engagement closing dan juga sales closing. Lagi satu saya nak cerita adalah sebelum berlakunya closing, sebenarnya ada 5 proses yang kita perlu buat. Dan proses ini penting sebab dia akan memudahkan closing kita dan dia akan menchannelkan mereka itu kepada step-step yang akhirnya membuahkan closing. Kalau kita tak buat 5 perkara ini, mungkin dia akan tersasar, hilang begitu saja. Apakah proses itu? 5 proses sebelum closing. Pertama, kita mesti ada jenama. Orang tahu kita perunding pewarisan, kita perunding legasi, kita mewakili My Pusaka, kita mewakili syarikat company ni, kita mewakili agensi ni. Orang kenal jenama kita dan nama kita sebaik-baiknya melambangkan apa kita buat. Jurutera Pusaka, Cikgu Pusaka, apa lagi? Banyak lagi, Abang Long Pusaka. Dengan jenama itu orang tahu apa kita buat. Jadi dan jenama itu mestilah telah dibina supaya akhirnya mereka yakin. Macam mana nak yakinkan jenama itu? Itu step kedua. Step kedua, kita memastikan jenama kita selalu diketengahkan, selalu orang nampak, selalu nampak dekat Facebook, selalu nampak aktiviti kita, selalu nampak kejayaan kita, selalu nampak ilmu-ilmu yang kita buat, usaha kita. Jadi bila kita nampak dia orang kenal, itu baru apa kita ada jenama. Jadi untuk membina jenama, bukan kita kena selalulah bising-bising. Paling mudah untuk bising-bising ialah di media sosial. Jadi kalau tak tahu cara nak bising-bising, daftar kepada kelas digital marketing Pikat Sale Online, RM100 je. Janganlah kedekut untuk ilmu itu, sebab dengan RM100 itu kita akan dapat lebih daripada RM100. ROI achieve. Dan dengan ilmu itu kita boleh buat macam-macam. Antara lainnya adalah untuk pandai-pandai buat bising supaya jenama kita kokoh. Bila jenama kita kokoh, orang yakin. Itu 2. Jadi itu online. Kalau offline, kita kena peramah, senyum, tegur orang. Jadi itulah cara kita untuk memastikan orang kenal kita. Macam hari tu saya pergi ke Golf Alumni, orang semua dah kenal. KA dia panggil saya Kuda Pusaka. Sebab orang nampak saya dengan posting-posting saya, dan ramai juga yang bersalam dan berbisik-bisik untuk berjumpa. Semalam saya jumpa seorang rakan sekolah saya, dan alhamdulillah dia bersetuju untuk mengambil hibah suami isteri. Nampak? Itu nombor 2. Ketiga, sebelum kita membawa mereka ini kepada engagement closing, pastikan kita berbuat apa yang dinamakan perkongsian ilmu dan juga penerangan. Ini penting, memberi maklumat, sebab dengan adanya perkongsian dan maklumat ini, mereka lebih terbuka, mereka boleh lebih faham, supaya apabila kita dapat berpeluang untuk berkomunikasi dengan mereka, prosesnya pendek, sebab dia dah tahu kita siapa, dia dah tahu apa asas-asas pentingnya membuat pewarisan, pentingnya melantik pakar untuk urus pusaka, bahaya-bahayanya kalau tak buat dengan segera. Jadi kalau dia dah tahu, senang. Dan di zaman ini sangat mudah untuk berkongsi maklumat dengan menggunakan media sosial. Bila dah belajar tentang teknik digital marketing, sebarkan ilmu-ilmu, poster, video telah disediakan oleh Rumah Pusaka. Gunakan itu untuk apa? Memberi penerangan. Jangan jumpa orang cold. Nampak? Jadi beri penerangan dulu. Jadi ketiganya adalah berkongsian ilmu dan maklumat. Ini berlaku sebelum engagement tu, sebelum closing. Dan keempatnya, mestilah ada satu ajakan. Tuan, datang ke kelas percuma saya. Tuan, daftar dan untuk dapatkan nota digital. Tuan, sila taruh nama dan handphone untuk kita call untuk sesi khidmat nasihat percuma. Beri nombor dan handphone untuk dapatkan
analisa faraid. Mesti ada ajakan. Kalau kita jumpa on the spot, kasih borang, tuan tolong sign untuk pendaftaran. Tuan, ini sign ini, buka file, minta RM50. Mesti ada ajakan untuk bertindak. Ramai yang saya lihat penulis-penulis dia bercerita-cerita, tetapi dia tidak, at the end tu, dia tidak ada satu pun perkataan skrip untuk menyuruh orang itu bertindak. Saya lihat orang buka kat bus, borak-borak, tak ada pun bawa, cik duduk kejap cik, saya nak terangkan, ataupun cik, kalau cik tak ada masa, boleh saya dapatkan nombor telefon apa nama dan handphone, nanti saya akan beri maklumat tambahan. Itu namanya ajakan. Itu yang kadang-kadang kalau kita tak buat, orang akan lalu dan tinggalkan kita, kita tidak ada pun dinamakan engagement closing. Itu penting. Ajakan untuk bertindak. Dan kelimanya, kita terangkan proses closing. Cik, kalau cik daftar ni nanti, nama dengan handphone saja, nanti saya akan hantar maklumat. Kita mudahkan. Jangan kita minta dia terus salinan grant lah, nombor IC anak-anak ada semualah, nak tengok slip gaji bagailah. Dia tak ada. Ataupun dia belum yakin gitu menyerahkan dokumen-dokumen itu. Tetapi kalau kita kata macam ni, okey, kita boleh buat contoh kes urus pusaka. Kita boleh beri khidmat nasihat percuma. Tuan hanya perlu daftarkan nama, handphone, nanti kita akan hubungi. Cukup mudah. Jangan kita kata okey, nak buka file lah, cik ada geran tanah, cik ada surat mati, cik ada semua senarai waris. Dia tak ada. Jadi kalau kita menyusahkan, orang tidak akan engage dengan kita. Begitu juga untuk mendaftar kursus. Kalau kita tanya macam-macam sebelum nak daftar kursus, orang pun tengok borang, dia tak jadi daftar. Ya. Jadi dia ada dinamakan, dia berminat, lepas tu ada satu landing page, soft landing namanya, kita educate lagi, dan maklumat-maklumat tambahan tu kita ambil kemudian. Itu penting. Kalau tidak, kalau kita terus nak paksa dia isi borang sampai 5-6 page, dia akan tawar hati, dia akan pergi dan kita tidak ada engagement closing ataupun kita tidak ada sales closing. Ingat 5 perkara proses yang berlaku sebelum sesuatu closing, baik engagement closing ataupun sales closing. Konsep sales ni sebenarnya adalah untuk meyakinkan hati orang itu untuk bertindak, mengambil apa yang kita ada dan dia memberi sesuatu, bayaran ke ataupun maklumat. Dia ada pertukaran, trading. Kita bagi satu, dia bagi satu. Itu namanya closing. Dan untuk itu berlaku, orang itu kena yakin dengan kita. Jadi at the end of the day, semua benda tertakluk pada hati. Kalau orang tu hati tak terbuka, dia tidak akan menyerahkan duit pada kita. Kalau dia tidak yakin kita, dia tak akan memberi nama dan handphone pada kita. Jadi kita perlu yakinkan dia. Bagaimana nak yakinkan dia? Ini saya belajar daripada buku-buku NLP yang saya baca dan perkongsian saya, perbualan saya dengan Dr. Azhar. Okey. Kita nak yakinkan hati ni, kita kena faham sifat naluri manusia. Pada dasarnya sifat naluri manusia selalu takut nak rugi. Dia nak untung je. Jadi kita tunjukkan sesuatu yang mereka tidak akan rugi. ROI immediately. Bayar 100, dapat benda 500. Buat kerja sikit, dapat balik RM100 tu. Dia tak nak rugi. Tamak. Okey. Cik ni kalau buat ni, insya-Allah benda-benda ni cik akan dapat banyak. Okey, akan dapat pendapatan. Okey. Ketiganya, kita kata mudah aja cik. Isi, saya nak IC lah, saya tuliskan nanti dapat maklumat. Jangan kita tunjukkan benda-benda yang payah. Kita senang je. Cik ada kawan-kawan nak buat taklimat, refer pada saya akan follow up. Itu saja, kita permudahkan. Dan orang nak cepat. Cik, kalau cik bayar RM50 hari ni, contoh kita punya mic katan RM50 hari ni, hari ni juga cik boleh dapat buat wasiat sedekah, boleh wasiat pesanan kepada rumah yang cik duduk ni nak bagi pada siapa, dan melantik 2 orang wasi sah hari ni juga. Awak nak cepat. Jadi kalau kita lupa ataupun kita tak buat skrip-skrip yang menceritakan takut ruginya, yang dia nak banyak, dia nak mudah, dia nak cepat, dia tak nampak yang dia perlu bertindak. Okey. Dan kita kena yakinkan, apa kita yakin? Nanti kita tengok.
perkara-perkara yang kita kena yakinkan supaya mereka akhirnya bertindak untuk menerima kita. Okey. Dan akhir sekali, untuk mereka yakin, mereka perlu melihat bukti. Itu sebabnya testimoni sangat penting. Keberadaan kita dalam media sosial sangat penting. Kita bawa contoh maikatan, kita bawa kad kuasa kita, kita tunjukkan posting-posting Facebook yang kita pernah buat, taklimat yang kita kena buat, kejayaan-kejayaan yang kita tengah sudah capai, walaupun bukan kita, syarikat kita. Jadi perlu ada benda tu, sebab bila dah ada semua ni, mereka akan lebih yakin. Dan ini yang last sekali. Mudah je. Okey. Matahari pun dah naik. Okey, saya kena habiskan cepat. 5 proses untuk buat closing pitch. Okey. Some of this closing pitch sebenarnya berlaku sebelum perjumpaan. Dalam bila dah engage kita dah hantar maklumat, kita hantar dah video, digital note dan sebagainya, mereka dah nampak. Jadi tetapi kalau kita dapat berjumpa face to face ataupun online conversation, online counselling, ini yang kita buat. Ada 5 proses. Pertamanya, mereka kena yakin, kita kena tunjukkan yang kita ni hebat, kita mempunyai pengalaman, kita ada track record, kita ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah dia. Jadi tunjukkan kita bagus, jangan malu-malu. Kalau mereka tak yakin kita bagus, dia tidak akan terbuka hati. Jadi kita yakinkan kita bagus. Okey. Pertama. Keduanya, kita kena bezakan. Kita bukan nak bezakan antara kita dengan pesaing. Kita nak bezakan, tuan, kalau tuan buat macam ni, tuan tak buat macam ni. Bezakan kiri dan kanan. Okey. Tuan, kalau tuan buat, ini dapat kebaikan. Kalau tak buat, ini keburukannya. Tuan, kalau tuan buat sekarang, ini kebaikannya. Kalau tuan buat kemudian, ini keburukannya. Tuan, kalau tuan buat dengan lengkap, ini kebaikannya. Kalau tuan buat sikit-sikit, ini keburukannya. Just perbezaan benda-benda penting untuk mereka nampak, oh, aku akan pilih yang kanan. Nampak? Okey. Itu nombor 2, kita mesti buat perbezaan. Refer kepada kelas saya yang dulu tentang effective storytelling, kiri kanan, kiri kanan. Jadi caranya kita untuk buat sales pitch. Dan kemudian nombor 3, jelaskan dengan sejelas-jelasnya apa mereka dapat, apa barang dan perkhidmatan yang mereka akan dapat, apakah kebaikan-kebaikan yang mereka akan dapat, apakah keburukan-keburukan yang mereka dapat hindari, apakah penjimatan yang mereka akan dapat, apakah pelindungan-pelindungan yang mereka akan dapat. Bukan saja mereka, orang sekeliling mereka. Itu sebabnya selalu kita ceritakan, tuan dengan bertindak melalui solusi mahpusaka, tuan dapat selamatkan diri tuan, selamatkan roh tuan, selamatkan waris-waris tuan, selamatkan harta tuan, dan memberi peluang tuan untuk mendapatkan saham akhirat yang banyak. 5 perkara. Itu yang kitanya sales pitch. Okey. Itu nombor 3. Nombor 4, bila mereka dah nampak tu, baru kita ceritakan barang kita berapa harga. Masa itu kita dah create value, kita dah create trust. Kalau sebelum kita create value dan trust, kita letak harga, tunjuk barang dan harga, mereka tidak akan berminat. Benda murah pun mereka akan kata mahal. Tapi kalau mereka dah nampak value kita dan dah yakin dengan kita, berapa harga pun mereka tak kisah. Okey. Jadi kita bukan hanya ceritakan harga, kita kena ceritakan package harga. Tunai versus ansuran, satu versus banyak, sekarang versus kemudian, dan macam mana cara nak bayar. Itu kena cerita dengan jelas, barulah orang senang untuk bertindak. Kan, kalau kita tunjuk poster, dia tak tahu pun apa ni harga-harga ni. Terangkan. Itu nombor 4. Dan nombor 5, kita permudahkan proses closing. Jangan minta yang bukan-bukan pada proses closing. Walaupun harga berpuluh ribu, beratus ribu pun. Saya close case 160,000, tetapi ketika closing saya minta RM50 je. Saya close case trust yang belasan ribu, saya collect RM500 on the spot. Tak minta apa-apa. Close, buka file. Itu saja. Jadi sebab bila dia dah bayar, sign contract, dia dah jadi klien kita. Bila dah jadi klien kita, perjumpaan seterusnya adalah antara
pakar dengan pelanggan, bukan antara jurujual dengan bakal pelanggan. Berbeza. Jadi mudahkan proses closing supaya perjumpaan itu ada closing. Kalau kita berjumpa seorang, kita buat posting di social media, akhirnya mereka berminat untuk join kita punya kelas. Bila kita dalam kelas, kita buat closing, akhirnya mereka sign dokumen untuk menjadi perunding. Mereka sign dokumen untuk buka file untuk ambil hibah amanah. Mereka sign bayar RM50 buka file untuk kes guru pusaka keluarga mereka yang telah terbeku selama 10 tahun. Itu 5 perkara yang kita kena buat. InsyaAllah kalau kita gunakan flow yang saya ceritakan tadi, ianya telah terbukti berjaya. Tetapi kena selalu praktis. Kalau ada siapa yang tak faham, boleh buat temu janji dengan saya, Tuan Bahar, untuk coaching. Ke manakah kaedah-kaedah yang boleh kita pelajari dan kita amalkan supaya kita dapat meningkatkan prestasi kita. Bukan saja jualan, untuk membina jenama, dan juga akhirnya kita dalam dunia ini adalah perlu ada kerjaya. Kenapa ada kerjaya? Kerana kita perlu dapatkan pendapatan. Kenapa kita perlukan pendapatan? Supaya kita boleh sara diri kita, sara keluarga kita, boleh beri kebaikan kepada masyarakat, boleh memberi harta-harta yang kita boleh tinggalkan. Jadi jangan malu untuk dapat pendapatan yang banyak, dan untuk dapat pendapatan banyak kena laju-laju buat closing. Jadi belajar tiup untuk buat closing. Untuk topik minggu depan, topik minggu depan adalah berani untuk bermimpi. What you believe, what you receive. Okay? Don't let your dreams just be dreams. Okay? Sehingga bertemu lagi minggu hadapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.